Pembentang kita yang ketiga dan juga yang terakhir untuk ICIRES 4.0 bagi tahun 2020 iaitu Cikgu Nurul Wahidayah binti Ramli dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bido Perak. Beliau akan memperkenalkan inovasi beliau iaitu inovasi aplikasi Super Challenge Game Perniagaan, amalan pembelajaran berasaskan teknologi dan akses sendiri dalam menguasai dan mengingat mudah menjawab soalan esei perniagaan. Tajuk pengurusan sumber teknologi tingkatan 5. Dengan sukacitanya kita mempersilakan Cikgu Nurul Wahidayah untuk terus membentangkan kajian beliau. Dipersilakan. Baik, terima kasih Puan Natali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, hari ini saya akan memperkenalkan satu inovasi yang telah saya buat kajian ke atas murid saya, iaitu saya ulang tajuk ya, inovasi aplikasi Super Challenge Game Perniagaan, amalan pembelajaran berasaskan teknologi dan akses kendiri dalam menguasai dan mengingat mudah menjawab soalan esei perniagaan tajuk pengurusan sumber teknologi tingkatan 5. Okey, fokus pembentangan kajian saya pada hari ini ialah termasuk iaitu pengenalan, objektif kajian, penyataan masalah, kepentingan kajian, metodologi kajian, intervensi yang diperkenalkan, dapatan kajian dan perbincangan serta kesimpulan. Baik, saya pergi kepada pengenalan. Okey, seperti yang kita sedia maklum, pada masa kini di era globalisasi yang telah menjadikan sistem pendidikan di Malaysia seharusnya bergerak seiring dengan teknologi, dan ini yang berlaku pada masa kini kerana masyarakat kita juga berubah ekoran oleh arus pemodenan yang serba canggih dengan segala bentuk aplikasi dan juga produk digital teknologi di pasaran. Jadi teknik yang baru diketengahkan adalah pengintegrasian gamifikasi. Okey, pengintegrasian gamifikasi ini adalah satu teknik popular yang terkini yang menggunakan penerapan pengalaman interaksi antara manusia dengan komputer, iaitu psikologi dan pembangunan permainan digital untuk merangsang penglibatan dan motivasi manusia. Jadi satu inovasi yang saya hasilkan ini berupaya merangsang murid supaya lebih bermotivasi dan melibatkan diri secara aktif sepanjang proses PDPC. Justru hari ini inovasi Super Challenge Game Perniagaan yang saya perkenalkan merupakan satu medium atau cara untuk memudahkan pemahaman dan penguasaan murid, di mana murid sekaligus dapat melalui amalan pembelajaran berasaskan teknologi dan akses kendiri. Baik, kajian inovasi PNP ini dijalankan berpandukan objektif seperti berikut. Ada 3 objektif yang saya fokuskan, iaitu yang pertama, untuk meningkatkan tahap kefahaman dan mengingat dengan mudah bagi menjawab soalan esei perniagaan tajuk pengurusan sumber teknologi menggunakan aplikasi Super Challenge Game Perniagaan. Okey, di mana yang kedua objektifnya adalah mengenal pasti tahap prestasi murid menggunakan aplikasi Super Challenge Game Perniagaan sebagai medium sokongan pengajaran dan pembelajaran. Sama ada setelah menggunakan aplikasi ini, adakah pencapaian murid meningkat ataupun sebaliknya. Objektif yang ketiga ialah untuk mengenal pasti tahap impak dan kesan pelaksanaan penyampaian dan kesan pembelajaran menerusi aplikasi Super Challenge Game Perniagaan kepada guru dan murid. Impak di sini sama ada dari segi murid sentiasa bermotivasi, dari segi fokus murid kepada pembelajaran pada ketika itu. Okey, seterusnya penyataan masalah. Berapa masalah dikenal pasti sewaktu saya mengajar tajuk pengurusan sumber teknologi yang menunjukkan tahap kefahaman dan penguasaan murid adalah lemah. Hal ini kerana yang pertama, murid sukar memahami isi kandungan tajuk pengurusan sumber teknologi kerana murid sering keliru dengan perkataan teknologi itu sendiri, di mana mereka mengaitkan dengan pengetahuan sedia ada teknologi
pada masa kini. Yang kedua, memperolehi markah yang rendah bagi soalan esei bagi topik tersebut. Dan yang ketiga, murid keliru dalam menentukan istilah pattern dan harta intelek. Kerana kedua-dua istilah ini merupakan satu istilah yang baru bagi murid-murid di mana tidak familiar ataupun tidak sering didengar oleh murid-murid. Dan yang keempat, sukar mengingat dan menghuraikan jenis sumber teknologi dan prosedur sumber teknologi. Dan seterusnya, yang kelima, seringkali melakukan kesalahan dalam menjawab latihan soalan esei. Seperti kita sedia maklum, soalan esei kertas 2 merangkumi 60% daripada permarkahan SPM. Dan soalan ini memerlukan teknik ataupun pemahaman yang jelas, terutamanya dari segi tajuk, pengurusan sumber iaitu pengurusan teknologi. Okey, seterusnya kepentingan kajian. Okey, kepentingan kajian di sini saya highlightkan ada 5 kepentingan kajian iaitu dari segi penguasaan. Penguasaan di sini adalah bertujuan untuk meningkatkan penguasaan topik dan mengingat soalan esei. Yang kedua ialah amalan pembelajaran di mana adalah penting amalan pembelajaran yang saya cuba fokuskan adalah untuk mengaitkan dan mempraktikkan amalan pembelajaran berasaskan teknologi dan akses sendiri di mana murid-murid boleh belajar pada bila-bila masa dengan menggunakan teknologi yang sedia ada. Dan yang ketiga, penyelidik iaitu memberi pengalaman dan pendedahan, menjimatkan masa dan mengetahui keberkesanan inovasi. Okey, seperti yang kita sedia maklum, sewaktu di tingkatan 5, murid akan ada satu projek kerja khusus dan jadi guru memerlukan masa yang banyak untuk fokus pada kerja khusus dan jadi guru perlu menghabiskan silibus sukatan pelajaran dengan cepat. Dan dengan adanya Super Challenge Games ini, dia akan menjimatkan masa guru dan murid secara berulangan boleh menggunakan Super Challenge Game perniagaan ini. Dan yang seterusnya keempat ialah untuk meningkatkan minat, fokus, motivasi murid dan prestasi murid. Saya memang nampak satu murid-murid saya di mana fokus, minat yang saya cuba highlightkan kepada mereka ini supaya mereka lebih fokus dan bermotivasi semasa PDP dijalankan. Dan seterusnya, kepentingan kajian ialah kepada guru baru iaitu guru ganti di mana memudahkan guru ganti untuk menggunakan bahan PDP dan guru baru untuk menguasai kandungan topik. Okey, seterusnya ialah metodologi kajian. Metodologi kajian yang saya gunakan ialah model kajian tindakan Lewin iaitu dari aspek merancang, bertindak, memerhati dan mereflek. Okey, ini yang ditunggu-tunggu, satu intervensi atau inovasi yang saya perkenalkan. So saya namakan Super Challenge Game Perniagaan, iaitu satu inovasi aplikasi digital teknologi yang diakses menggunakan komputer atau laptop dan telefon pintar. Ia juga boleh dimuat turunkan melalui Play Store. Dan kaedah PDPC yang saya jalankan untuk kajian saya ini, saya jalankan di makmal sekolah menggunakan komputer sekolah. Okey, penggunaan aplikasi Super Challenge Game ini dilakukan dengan murid bermain level 1 dahulu dan kemudian murid akan mengutip mata koin hingga 1000 dan kemudian murid akan layak menjawab soalan. Terlebih dahulu, murid akan membaca nota peta iting dan menonton YouTube sesi penerangan guru. Dan setelah itu, murid akan klik pada soalan dan menjawab soalan. Terdapat 10 soalan mengikut level. Setelah menjawab soalan, murid boleh menjawab test atau ujian dan teruskan bermain ke level 2 dan 3. Jadi saya akan tunjukkan bagaimanakah cara untuk menggunakan game ini. Okey, sebelum itu saya tunjukkan dulu, ini adalah paparan bergambar. Ini paparan buka utama Super Challenge Game. Okey, dan di sini ialah paparan level game. Dia ada World 1, World 2, World 3. Okey, World 1, World 2, World 3 ni lebih kepada level ataupun tahap dan aras murid setelah katakan mengikut soalan.
Okey, ini adalah paparan level game yang akan dimainkan oleh murid terlebih dahulu. Okey, ini paparan untuk murid menjawab soalan setelah bermain game dan mendapat 1000 mata. Dan ini ialah nota peta iThink juga dimasukkan ke dalam game. Okey, dan seterusnya ini YouTube yang boleh diakses oleh murid untuk penerangan berkaitan tajuk pengurusan sumber teknologi. Okey, baik, ini ialah soalan di dalam game yang murid perlu jawab. Okey, dan kita juga ada juga bila murid boleh menjawab, okey, murid akan dapat satu kata motivasi lah. Sebagai contoh, jawapan syabas, jawapan anda betul, dan jika murid salah, so murid perlu cuba lagi lah. Okey, ini contoh Google Form. Okey, ini contoh permainan di level 2, okey, dan ini di level 3. Okey, dan ini ialah setelah bermain, murid akan menjawab soalan lah. Okey, murid diberikan ujian post untuk dijawab. Ini pelajar-pelajar saya yang bermain game ini sambil bermain, sambil belajar. Okey, dan kemudian mereka menjawab soalan lah. Okey. Okey, saya nak tunjukkan di sini iaitu bagaimana game ini dimainkan di komputer ataupun di telefon pintar. Okey. Okey, untuk pengetahuan cikgu, dalam game ini ada muzik tapi saya tak pasang muzik lah sebab saya nak terangkan berkaitan game ini. Okey, Super Challenge Game Perniagaan. Okey, murid-murid akan masuk dan download. So ini adalah paparan pertama, murid-murid akan klik play dan dia akan bermain lah. Dinamakan Super Challenge Game kerana dia sangat mencabar lah. Murid akan bermain game untuk mengumpul 1000 mata koin. Okey, jadi murid akan menghadapi cabaran lah sepanjang game, halangan sebelum mereka menjawab soalan. Jadi bila saya dapat kenal pasti, murid-murid saya memang sangat seronok dan sangat fokus di mana mereka terlalu bermotivasi untuk bermain dan menjawab soalan. Okey, so ada halangan dan mereka akan buat berulang kali. Jika mereka melanggar halangan, maka mereka game over dan mereka akan ulang balik untuk bermain dan kemudian menjawab soalan. Okey. Kemudian setelah dapat 1000 koin, keluarlah paparan ni untuk murid baca peta nota iThink di situ. So murid boleh baca peta nota iThink, berkaitan tujuan pengurusan sumber teknologi dan prosedur mengurus sumber teknologi. Kemudian murid juga boleh tonton YouTube penerangan guru. Guru telah menerangkan dengan detail dalam video YouTube berkaitan pengurusan sumber teknologi. Di mana di sini saya sewaktu kajian dijalankan, sewaktu ujian post, saya hanya sebagai pemudah cara sahaja. Di mana untuk membantu murid apa yang perlu dilakukan, step seterusnya. Murid memang hanya akses sendiri dengan teknologi yang disediakan. Kemudian murid juga boleh menjawab soalan ujian di Google Form. So saya klik di Google Form di sini. So murid boleh jawab lah Google Form ni, dari semasa ke semasa kita boleh edit banyak soalan yang kita boleh masukkan. Jadi dekat sini untuk permulaan, untuk setiap level saya masukkan 5 atau 10 soalan lah. So jadi mereka jawab. So paparan di sini, ini adalah paparan melalui handphone sebab tu kedudukan dia seperti ini. Kemudian murid boleh menyemak semula lah. Jadi kita dah apply juga Google Form ni di dalam game kita, YouTube. Saya telah applykan dalam game Super Challenge Game. Dan kemudian barulah murid klik jawab soalan dulu. So di sini level 1 ada soalan untuk arah 1 lah. Jadi murid-murid menjawab. Bila jawab sahaja, murid akan jika murid betul, so murid berjaya untuk next question, next soalan soalan yang ketiga. Dah salah, murid perlu ulang semula daripada soalan nombor 1. Jadi di situ sudah ada pengulangan. Pengulangan, jadi murid saya memang akan ingat. Sebab soalan yang berulang-ulang dan mereka memang akan buat di mana mereka hendak dapat winner lah, menang untuk game ini. Untuk game level 1.
Selepas tu, habislah level 1, dia akan terus pergi kepada level 2 atau RS2 ni. Okey, di mana cabaran dia lebih mencabar, di mana dunia yang level 2 ni pun lain sikit. Halangan dia pun bertambah banyak. Tu yang saya namakan dia super challenge, sangat mencabar dengan setiap level dengan permainan yang mencabar dan juga dengan soalan yang semakin tinggi level semakin mencabar. Okey, baik. So saya dah tunjukkan di situ. Sekarang saya akan terangkan berkaitan dapatan kajian. Okey, responden kajian yang telah saya jalankan adalah terdiri daripada 16 orang murid kelas 5 intelek dan kaedah yang saya gunakan ialah ujian pra dan ujian pos. Okey, baik. Dalam ujian pra, ini ialah manual operasi untuk ujian pra saya di mana rancangan pengajaran telah disediakan. Kemudian kita laksanakan di bilik darjah proses PDP dan murid-murid diberikan latihan ujian pra dan menjawab soalan ujian dan saya akan tanda dan diberi markah. Data dikumpul selepas ujian, data disimpan untuk dibandingkan dengan ujian pos. So ini ialah hasil dapatan berdasarkan ujian pra. Markah memang tidak memberansangkanlah, nampak sangat markah tu tak tinggi untuk yang bila saya sebelum menggunakan super challenge game. Dan kemudian ini ialah dapatan ujian pos di mana menu operasinya sama sahaja, cuma dari segi pelaksanaan PDP saya menggunakan inovasi super challenge game. Dan juga ada RPH di situ berbeza lah. Kemudian kita tanda dan beri markah dan di situ kita boleh tengok keputusan inovasi berjaya atau tidak. Ini hasil dapatan berdasarkan ujian pos lah. Okey. So ini telah disemak, nampak peningkatan daripada 7 ke 14, 7 ke 15. Satu yang banyak untuk bagi soalan esei ni sebab bukan mudah untuk jawab soalan esei. 12 ke 15. Okey, dapatan kajian menunjukkan 100% meningkat. Saya pun agak terkejut juga. Jadi perbandingan ujian pra dan ujian pasca. Okey, jelas menunjukkan peningkatan yang tinggi berbanding ujian pra. Secara keseluruhannya, semua murid menunjukkan peningkatan selepas menggunakan inovasi super challenge game perniagaan. Okey, dari segi perbincangan berdasarkan data yang telah dianalisis menunjukkan peningkatan semua responden setelah menggunakan aplikasi super challenge game. Dan ini jelas menunjukkan bahawa murid mudah menguasai dan mengingat isi kandungan melalui amalan akses kendiri dan teknologi. Maka jelas dan nyata menunjukkan permainan digital boleh menyumbang pada matlamat pendidikan. Ini kerana mengikut Hanafi Ismail dan Sarali Othman 2001 mengatakan bahawa teknik mengingat dan bahan yang ada mempengaruhi daya ingatan seseorang. Dan kenyataan ini disokong oleh Kip Miras dan Stuart Albert Verputen, Casteng dan Bob. Mereka mencadangkan 4 cara yang rasional untuk menggunakan permainan digital dalam pendidikan. Iaitu yang pertama, proses pembelajaran wujud daripada sebahagian masa dalam permainan. Okey, dan seterusnya proses pembelajaran menjadi lebih senang jika permainan berkenaan mempunyai motivasi intrinsik, penglibatan dan keasyikan. Maksudnya sesuatu yang seronok dan boleh menarik minat murid. Dan proses ini boleh disokong oleh pembelajaran berorientasikan masalah. Itu saya kata tadi challenge, budak-budak bermain dengan cabaran yang didorong oleh permainan yang mengandungi jalan cerita dan interaksi antara pemain-pemain. Jadi proses pembelajaran yang semula jadi juga wujud dalam genre permainan pengembaraan. Jadi saya 3 work. So mereka game tu tadi mengembara, super challenge game mengembara kepada 3 work. So sama ada jalan cerita berkenaan digunakan secara tradisional atau secara interaktif. Dan proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dengan persekitaran semasa bermain, itu kaya dengan visual multimedia yang mana dapat melahirkan satu perspektif baru luar biasa di kalangan pelajar. Dan akhir sekali kesimpulannya, ya, sekarang jelaslah menunjukkan bahawa inovasi super challenge game perniagaan yang dibina ini iaitu kaedah gamifikasi atau game based learning dalam pendidikan sememangnya mempunyai kesan positif dan sesuai diamalkan dan dilaksanakan di Malaysia. Jadi permainan digital yang menggabungkan konsep pendidikan dan hiburan juga dilihat sebagai satu inovasi baru dan itu terbukti di dalam super challenge game perniagaan dan ini sekaligus mendatangkan keseronokan,
kepada pelajar semasa proses pembelajaran. Bila pelajar seronok dan ada motivasi belajar, maka itu menjadi satu platform untuk mereka menjawab soalan dengan seronok tanpa sedar mereka bermain dan mereka belajar. Jadi ini kerana dalam menyelesaikan masalah bukan rutin, pelajar perlu mempunyai minat dan motivasi yang tinggi agar mereka tetap berusaha mencari jalan penyelesaian. Maka dengan itu saya jelaskan sekali lagi, permainan digital atau game based learning, inovasi super challenge game perniagaan diperkenalkan amat berkesan dalam membantu meningkatkan penguasaan murid dan mengingat mudah menjawab soalan esei perniagaan dan sekaligus meningkatkan motivasi belajar murid menggunakan pembelajaran teknologi dan akses kendiri. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Nurul Wahidayah di atas perkongsian yang sangat menakjubkan tadi, satu gamifikasi. Jadi Cikgu, sini ada beberapa soalan daripada live chat. Yang pertama tu soalan dia, berapa lama Cikgu Nurul menyediakan game seperti itu? Okay, untuk game seperti ini, saya mengambil masa dalam, macam saya kan, saya tak sampai seminggu lah. Tapi untuk game ni dengan level dan banyak dan soalan ni lebih kurang dalam 5 hari waktu bekerja. Jadi kalau download game tu, yang tu offline ke ataupun dia berbayar online? Okey, semasa kajian saya jalankan, okey, di mana kita ada folder khas untuk komputer, di mana itu ialah fail APK. Okey, tapi saya juga baru saja download, saya masukkan ke dalam Play Store, iaitu boleh diakses secara percuma lah untuk game ini. So bila Google also dah approve, so saya akan share lah kepada semua. Setakat ni saya cuma gunakan untuk semua pelajar tingkatan 5 di Sekolah Menengah Kebangsaan Bidul sahaja. Sebab game ni baru sahaja saya buat sebelum PDPR hari tu. See. Lagi satu lagi Cikgu, ada soalan ni, dia kata ada unsur judi tak main tu? Unsur judi? Oh tak ada, memang tak ada lah. Sebab pelajar menghadapi cabaran di mana dia cuma ambil koin tu sahaja. Okay, dapat koin, dapat mata, okay, kemudian dah cukup 1000 koin dan dia terus kepada soalan. Sebenarnya untuk cabaran game tu ialah satu platform di mana saya untuk memberikan galakan dan motivasi murid itu seronok. Dan seterusnya pada masa yang sama mereka tak sedar bahawa mereka sedang belajar dan menjawab begitu banyak soalan. Okay. Soalan yang terakhir ni Cikgu. Cikgu buat game tu untuk semua bab perniagaan ke? Oh, itu saya fokus kajian saya untuk tajuk pengurusan sumber teknologi. Jadi soalan-soalan yang saya masukkan adalah untuk pengurusan sumber teknologi. Sebab tadi saya kata ada permasalahan di situ, banyak masalah pelajar hadapi bila untuk menjawab soalan esei pengurusan sumber teknologi. Cikgu, terima kasih di atas perkongsian yang sangat menarik, sebab ramai juga yang kata perkongsian menarik daripada Cikgu Nurul Wahidayah. Terima kasih Cikgu. Ya, sama.